Hello, hi. Tadi terbalik eh. Different opinion do not kill. Extremism does quite a lot. Dulu belajar UMT. Ah, Hello. hello. Salam. Sihat bang? Ya, jauh sikit. Oh, jauh sikit eh. Sekejap eh. Yep. Okey bang. Okay, cun. Okey. Boleh mula bang? Kenalkan diri dulu. Okey. Nama saya Imil Luqman bin Muhammad Syahril. Tahun ni pelajar tingkatan 5. Okay. Sekolah di MSI Muar. Okay. So, apa So, tujuan nak buat live ni? ada apa kaunseling saya dia ada bagi tugasan untuk buat folio kejaya ni. Okay. So dia kata dia kena cari satu tokoh kejaya lah, macam kejaya impian. Lepas tu menemu bual untuk macam dapatkan beberapa maklumat. Okay. So saya macam tertarik dengan pekerjaan abang. Abang sebagai marine biologist abang. Okay. Ah, so macam Poli Kejaya ni dia punya tarikh pengantaran dah dekat lah. Ah, Bagus. Student A. Bila kena hantar? Naik sekolah ni 24. Baru hari ni nak buat lah. Dah siap lah. Cuma tinggal yang untuk menemu bual je lah. Yang proses lain dah siap lah. Okay. Aku kan nak marah. Jangan rasa kena marah. Tak. Okay. So, nak start macam mana ni? Saya ada 10 soalan je untuk interview kali ni. Okay. Okay, yang pertama saya nak tahu nama penuh abang. Nama penuh eh? Ah, So, last kali korang perlukan live ni untuk ingatkan live bundle tadi. Last kali korang perlukan live ni untuk bukti kan? Bukti. Cuma screenshot pun dah cukup lah. Oh, nanti kalau nak link, kau boleh letak kat folio tu. Nanti live ni akan ada dekat YouTube, YouTube Oh, channel. YouTube abang Hmm. eh? Hmm. Okay, So, baik. nama Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Hanafi. Okay. MU MU double M MU. bin MU double M dengan MO single M. So Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Hanafi. Okay. Aku ada story aku semalam kot yang aku punya, Ada. so kat situ boleh tengok balik. Okay. Yang tu abang, master lah. Tu master. Sebenarnya master tu sepatutnya saya sorry formal kan. Sebenarnya saya dapat sepatutnya saya dapat setahun lepas sebab COVID, betul tak boleh nak convo semua. So sekarang baru sampai. Tahniah abang. Terima kasih. Okay. Seterusnya abang sekarang bekerja di bawah organisasi apa bang? Organisasi. Sekarang full time editor, content contributor untuk MS Studios. Oh, So dekat sana kebanyakan masa saya akan bagi talk ataupun advocate people, audience, orang kat luar sana tentang marine biology ataupun tentang science lah in general. Mana-mana yang benda-benda best, mana-mana tentang research best, bolehlah hmm. contribute content kat sana. So saya antara salah satu content creator dan editor yang edit. So video saya tu saya edit. Oh, edit sendiri eh. Edit sendiri. So So abang sekarang full time bekerja di bawah ML Studio lah. full time editor and content contributor untuk MS Studios. So Okay. itulah. Sebelum abang kerja ML Studio di mana bang? Okay, sebelum MS Studios, sebelum tu saya belajar habiskan saya punya master. Saya punya Hmm. master saya start uh,
mesti nak tahu pasal education level kan. Ah, ah. Mesti ada soalan tu nya. So okay macam ni lah, cerita dia macam ni. 2010 ambil SPM, result tak ada lah, perform mana pun, biasa-biasa je. And Okay. then 2011 continue dengan college matrikulasi Pulau Pinang setahun, habis sampai 2012. So 2012 sampai 2015, masa ni lah ambil sarjana muda Sains Marine Biology ataupun Biologi Marine dekat UMT, Universiti Mhm. Malaysia Terengganu. And then 2016 further study untuk sarjana falsafah, pengkhususan ataupun special expertise in alam sekitar, environment. So Oh, 2016 sampai 2019 buat master untuk 3 tahun. masa Uh, Abang dalam alam sekitar eh? Master dalam alam sekitar tapi buat master untuk research, bukan coursework. So maksudnya Oh, bukan pergi belajar. So tak ada pergi kelas kan. So belajar apa ni, buat research je. Masuk hari-hari masuk lab buat research. Hari-hari masuk lab buat research. Lepas tu type thesis. Tulis thesis. oh. Macam tu lah. Seronok abang kerja 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 kat mana? sebagai marine biologist ni, seronok. Oh. Masa masa 2015 sebelum habis grad, salah satu syarat untuk grad ialah pergi intern ataupun practical. Intern practical saya buat dekat FRI Kampung Aceh, Fishery Research Institute Kampung Aceh kat Perak. Kat Oh, sini lah the best ataupun one of the um, saya katakan boleh antara yang utilize saya punya marine biology punya knowledge yang saya dah belajar kat universiti, utilize saya punya ni intern waktu 3 bulan kat situ. Sebab kat situ kita orang ada satu diving. jabatan FRI Kampung Aceh ni dia bawah Ah, Jabatan Perikanan. So ah. Jabatan Perikanan, tugas tempat tu ialah untuk terima laporan ataupun menyiasat sebarang laporan yang tak kena. Contohnya ada satu kes yang pernah kita orang handle, ada kata ada lobster dekat perairan Johor. Ah, So tugas kita orang untuk menyiasat sama ada yes, betul ke ada lobster, ada telur ke tak, kita orang cari. So kalau nak cari kat sungai tak jumpa lobster, at least kalau jumpa telur, so maksudnya adalah bukti ada. lobster kat situ. So antara macam tu lah kisah dia. Dan kita orang pernah buat kes macam apa panggil, kita orang estimate, kita orang anggarkan berapa banyak ikan dekat laut. Macam mana kau nak Uh, anggarkan ikan dekat laut? Sebab ikan tu, dekat laut luas kan. So ah, salah satu caranya ialah kita tengok pendaratan ikan. So lagi banyak semakin banyak ikan yang didaratkan, maksudnya kat laut tu pun makin masih ada lagi ikan. So ah. pendaratan, kalau contohnya bulan ni pendaratan tak sampai 1 tan pun ikan didaratkan. So bulan depan makin So, sikit. So maksudnya ikan dekat laut pun makin sikit. So kita boleh ramalkan uh, berapa banyak ikan yang ada dekat laut berdasarkan berapa banyak ikan yang terjual dekat pasar. oh, So dari situ so, lah. Dan dia dekat macam, situ ah, daripada masa dekat FRI tu pun kita orang pernah belayar daripada Perak turun ke Singapura, naik ke Terengganu. So kita orang belayar daripada pantai barat ke pantai timur. Masa tu adalah momen-momen macam jumpa dolphin. Dolphin ikut belayar sekali dekat perairan Tioman tu macam tu. So hmm, antara the peak and most yang utilize marine biology, punya knowledge masa intern dekat FRI Kampung Aceh lah. oh. Okay bang, macam abang cakap abang sambung diploma dalam degree dalam apa nama itu marine biologist eh. Aha. Okay, lepas tu abang master abang ambil alam sekitar. Okay, betul. Dia ada berkait memang. Title je Master Alam Sekitar tapi research pasal kupang. Tahu kupang tak? Tahu tu. Yang hijau yang dalam tom Ah, yum tu kan. ah, So research pasal kupang. So kupang hidupan marine. So dia balik pada marine biology. So research yang buat pasal kita nak detect, research yang saya buat ialah saya nak cuba detect sama ada okay, dia punya teori, dia punya hipotesis macam ni. Kalau kita makan ubat ah, yang kita keluar, bukan semua ubat tu digunakan oleh badan kita. So sometimes ubat tu akan ditukarkan kepada metabolite, macam
ubat ni dalam bentuk compound A. Tiba-tiba nanti bila dah masuk badan kita, dia akan keluar sebagai compound B. So compound B Oh, ni bila masuk dalam pada badan kita, dia akan keluar kat melalui kita punya najis, air kencing. Benda ni nak tahu ke? tak. Oh, tak nak Itu, tahu. boleh kalau boleh cerita. Oh, so compound tu masuk dalam kencing kita dan nanti kencing kita akan keluarkan kita punya tandas, kita flush, akan masuk kat indah water punya loji. Loji akan proses, tapi tak semua compound ataupun bahan kimia ni akan dibuang dekat loji, jadi dia akan buang dekat sungai. Kat sungai ada apa? Kat sungai akan salurkan ke laut, dan kat laut ada apa? Ada pelbagai jenis organism termasuk dalam kupang. So antara salah satu organism yang saya detect ialah kupang. So saya detect ada tak ubat-ubat yang kita makan ada dekat dalam kupang. So dalam saya punya research tu adalah beberapa ubat yang detect dalam kupang tersebut. Antaranya ubat perancang keluarga, Hmm. ubat kanser ada dalam kupang yang kita makan tu. So Ha. itulah research dia. So kat situ dia core of marine biology tu adalah sebab kita nak tahu macam pasang surut, kita nak tahu macam mana pemakanan, cara makan kupang tu. So benda tu belajar waktu degree dulu. So nak move forward ke master, kita akan bawa basic ataupun knowledge yang kita dah belajar masa degree ke kawasan ke Master. study master. Oh, so dia berkait rapat bang. Boleh dikatakan 60 ke 70% apa yang saya belajar dekat degree utilize masa master. Yang lain kebanyakannya pasal chemistry lah. Hmm. Okay bang, dalam marine biologist ni apa subjek core yang kena ada, yang kena power? Untuk waktu marine biology ke waktu sekarang tengah sekolah? Untuk sekolah, untuk maksud saya apa syarat akademik yang diperlukan untuk menyambung belajar dalam bidang marine biologist? Um, Oh, definitely nama pun marine biology. So Hmm. mestilah power dalam biology. Biologi. Power dalam biology. Chemistry is a plus. Mathematics is a plus. Chemistry is a must. Mathematics is a plus. Physics optional. Sebab tak ada banyak sangat pun fizik dalam marine biology punya course. So definitely biology and science lah in general. Oh, sains. Tapi kalau biology power, sebab korang akan banyak main pasal belajar kan dulu, belajar kat sekolah pasal scientific name. Contoh macam Ada. Homo sapien yang Ah, genus dengan spesies tu kan. So benda tu ah, banyak dan perlu dihafal lah waktu marine biology, sebab kita akan belajar banyak jenis ikan. So nak kena kenal nama-nama ikan ni, kena hafal nama-nama ikan ni juga. So biology lah the kau. core ni. Okay, seterusnya kenapa abang memilih pekerjaan marine biologist? Uh, okay, cerita dia taklah nak kata. Okay, macam ni lah. Waktu lepas matrik, korang akan isi UPU kan. So waktu Ah, UPU, korang akan ada 8 korang. Kita orang tak tahulah sekarang berapa. Waktu tu ada 8 choices, ada 8 pilihan. So kita kena pilih 8 pilihan. Saya punya minat, waktu matrik, saya minat haiwan. So saya minat haiwan. Tapi saya punya otak dan forte saya punya kira ace lah belajar kan. Saya punya akademik lebih kepada fizik dan kimia. So, fizik dan kimia memang kira makanan lah waktu matrik kan. Bukan nak flex, bukan nak bangga kan, okay, tapi tak begitu lah. bang. Uh, so, tapi dilema waktu nak pilih UPU tu, nak isi UPU nak masuk universiti tu dengan minat terhadap binatang. So, apa yang saya buat adalah saya cuba untuk game the system lah. Saya cuba alternate kan. Kan 8 choices. So, pertama Ah, sekali chemical engineering, second okay. marine biology, third chemical engineering balik, fourth zoology and so on. So, seterusnya antara haiwan, chemical engineering, haiwan, chemical engineering sampai Oh, habis 8. So, So daripada situ, sebabkan minatkan haiwan kot, and then yalah rezeki membawa kepada marine biology. Dan nak tahu tak cerita kelakar dia, ah, sebabkan waktu matrik, kalau nanti dapat peluang sambung matrik ke apa kan, ah, kat matrik pembelajaran dia super duper fast, maksudnya fast pacing, cepat hmm. cepat 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 cepat. Setiap minggu akan ada test, dan setiap minggu juga kena habiskan dalam satu chapter macam tu je.
So Oh, cepat setiap lah minggu punya ada satu. test eh? Setiap minggu ada test. So bila ada test, kalau korang fail test tu, korang kena repeat test tu. Mm-mm. Biologi pada semester sebabkan 2 semester, matrikulasi ada 2 semester. Semester 1 dengan semester 2, antara orang yang repeat test biologi, yang fail biologi setiap minggu muka ni lah. Ha? So dekat belakang kelas tu, bila nak repeat test, cikgu Ya, akan mengajar kat depan, yang kena repeat test kena duduk belakang belakang belakang. kelas untuk buat repeat test tu kan. Hmm. Yang muka repeat test daripada awal semester sampai hujung semester muka ni lah. Dia macam awal semester tu adalah dalam 10 orang kan. Satu kelas ada dalam 22, 24 macam tu. So over gradually orang akan berkurangan lah untuk repeat test. Tapi macam Ha. 10, minggu depan ni ada dalam 8. So makin hujung semester makin sikit kan. Tapi orang yang kekal bertahan champion sampai hujung semester repeat test muka ni lah. So biologi bukan forte saya, tapi sebabkan saya minat tentang haiwan, suka bela, suka bela, suka apa panggil? Berinteraksi. Suka berinteraksi, suka tengok macam mana behavior diorang. Oh, diorang buat macam ni, so maksudnya ini maksud dia. So saya suka benda tu dan saya cubalah nasib saya dan membawa saya untuk ke marine biology. Okey bang, marine biologist ni banyak menghabiskan masa di laut ataupun di makmal? Ini antara misconception yang ramai Hmm. sangat orang uh, Salah ramai faham. sangat orang salah faham dan orang ingat. Okay, kat mana kita hidup dalam dunia ni? Atas darat ke atas laut? Atas darat. Okay, atas darat kan? Ha. Jadi, sebagai seorang marine biologist, kebanyakan National Geographic tu, diorang tunjuk dekat laut sebab kat situ semua sampel kita tau. So, kita nak collect sampel, nak buat penyelidikan, buat research kita akan collect dekat laut. Jadi, kat mana kita punya lab? Dekat laut ke dekat darat? Dekat darat. Dan kebanyakan masa kita hanyalah dekat laut untuk collect sampel saja, untuk pergi Oh. diving, untuk ambil sampel, untuk tengok kualiti air laut. Tapi nak proses mesin-mesin besar-besar kan, makmal punya equipment semua ada dekat darat. So Ha. taklah katakan 100%, even tak sampai 50% lah pun dekat laut. Dalam Hmm. 70% dekat darat, 30% dekat laut. Masa saya belajar pun macam tu lah ratio dia, 70-30 lah. Taklah semuanya berada dekat laut. Kebanyakan masa ada dekat darat. Dan tak semestinya diving tu ialah salah satu benda wajib dalam marine biology. Sebab dalam waktu kita orang belajar, kita orang ada dalam 56, 55, tak ingat, 50 lebih orang satu course. Bukan semua orang ada lesen diving tau sampai habis course. So dia tak ada ajar lesen diving ada semasa negeri tu? Lesen diving ialah satu bentuk fardu kifayah. Tak semua orang perlu ada, tapi perlu ada orang yang ada. Dia kelebihan yang ni. Kelebihan kalau ada sebab kita nak ambil sampel. So macam tu lah. So dan ada orang yang tak ada lesen diving, dia nak buat research final year project, dia buat pasal bakteria. Bakteria banyak ada kat mana? Banyak kat makmal. So taklah semestinya berada dekat laut semata-mata. Dia ada pilihan lah sama ada nak duduk kat makmal ataupun di laut macam tu lah. Ya betul, tapi kebanyakan masa still dekat darat lah. Oh, okay. Yang seterusnya, boleh tak saya tahu peluang pekerjaan yang ditawarkan jika kita dah start masuk dalam bidang marine biology? Glamorous job dalam marine biology limited ataupun tak sebentang luas lah. Kebanyakan orang tengok yang glamorous job, contohnya macam dolphin trainer, kerja dekat aquarium, apa panggil, yang those yang common lah, yang nampak kat National Geographic semua tu kan. Sebenarnya marine biology punya field luas lagi daripada tu. Boleh jadi researcher, boleh jadi kalau pandai buat bisnes, otak suka buat duit, kalau sama suka main dengan haiwan, boleh buat aquaculture, ternak udang, kolam udang. So orang yang ternak udang dia nak tahu kualiti air apa yang okey, makanan apa udang ni nak makan, semua tu dia kena tahu. Jadi public advocator kan, pergi buat video kat MS Studio tu. Macam So contoh, tu antara contohnya lah.
selain daripada tu apa lagi lah contohnya, ada yang kerja sebagai volunteer wildlife, tu antaranya Hmm, lah. Kebanyak, dia kebanyakannya melibatkan dengan research dengan sains lah kalau betul-betul nak pursue dalam ribiology punya field. Tapi oh, uh, jangan limitkan apa ni, your mind tentang ini je job-job scope yang ada dalam media. Ada, be open lah. Ada banyak lagi choices, macam macam saya tengok saya buat pasal kupang. Tak ah, glamour kan? Tapi ah, itu adalah salah satu daripada field cabang dalam biologi juga. Belajar tentang toksikologi. menarik ah. Okey, seterusnya boleh tak saya tahu macam anggaran gaji untuk ahli biologi ni, marine? Uh, Last time lah saya check kan. Saya tak tahu lah sekarang berapa. Last Ha, time saya check, sebab kita duduk kat Malaysia. So ha, kena dictate juga benda tu, kena take consider benda tu juga. Fresh mm, grad serendah serendah, okey jangan cakap serendah, okey bermula bermula. bermula uh, 2,200 ke atas, up to 2,000 setengah ataupun 2,008 lah fresh grad. Depends on how how well you are doing your job. Kalau kau buat kerja bagus, kalau korang buat kerja bagus dalam korang punya job, ya yeah, boleh Tinggi lah. Lagi tinggi. tinggi. And then the more experience you are in the field, maksudnya lagi lama menceburi kerja-kerja yang tentang marine biology ni, and Mm, buat pasal environment ke ni, lagi demanding you are to the employer lah. So maksudnya mm, majikan akan lagi nampak, oh dia ni berpengalaman, so kenapa perlu bayar dia dengan harga rendah kalau dia berpengalaman, dan kau pun boleh demand gaji yang suitable dengan pengalaman kau yang ada lah. oh, okey. Lepas tu saya nak tahu pengalaman paling manis abang dan pengalaman paling pahit abang. Pengalaman paling manis uh, okay, dulu pada semester pada semester 3 dan pada awal sebelum semester 3 kan, transition antara semester 2 dengan semester 3, kita Mm, orang kena pergi duduk uh, pulau untuk buat pelbagai jenis field field apa field field work, kerja lapangan, field work. So dekat sini kita orang setiap jam tu ada saja aktiviti yang perlu dilakukan. Contohnya dan kita orang buat ni untuk 5 hari straight tau. So 5 hari oh, straight pergi kat pulau, nama pulau tu Pulau Bidong dekat Terengganu. Itu Pulau oh, Station Research University Malaysia Terengganu, UMT punya research station. So dekat situ kita orang kena, okay, contohnya hari pertama jam sekian sampai sekian perlu study tentang perlu study tentang collect sampel tentang pasir pantai contohnya lah. So ramai-ramai lah collect sampel tentang pantai. So next habis waktu ni pergi collect sampel ikan pula tengah laut. So ramai-ramai pergi naik boat, nak naik kapal, game ambil ni. ikan. Uh, Okey. Itu paling so dan benda tu ada banyak lagi. So benda tu oh, jadi best sebab korang akan rasa yang, so this is marine biology punya feel. punya kemanisan kan. Kemanisan marine Oh, biology berada dekat aktiviti-aktiviti ni. Dan ada pergi diving. So habis ni macam, okay dah habis collect sampel, nanti akan ada apa ni, instructor ke kan, ha, moderator ke kan, dia akan untuk whistle. Untuk whistle, okay sekarang masa untuk pergi diving. So kami cepat-cepat mm, pakai equipment, pergi turun diving pula. Dah habis collect sampel, sekarang masa untuk ni. So sampel yang kita orang collect tu akan nanti analyze pula, akan kita orang tengok pula dalam lab. dekat lab. Lab. So itulah bendanya, dan nanti kat lab dia ada pahit manis dia juga. So tapi pengalaman paling pahit ialah Yang dekat MS Studio abang, yang video abang tu. yang mana Yang abang dive pukul dah nak maghrib tu. Oh, itu antara pengalaman paling bahaya, bukan pahit tu. Oh, dia bukan baik. Pengalaman paling bahaya lah itu antaranya. Pahit Hmm. dalam biologi antaranya ialah uh, kadang-kadang kita collect sampel, dan sampel yang kita analyse tu
Tak sample dapat. analyze tu tak se apa tak turn out as we expected. So kita expect sampel ni akan jadi macam ni tapi dia jadi macam ni. So benda tu akan memeningkan kepala kita untuk mencari jawapan dekat internet, untuk cari research paper kenapa dia jadi macam ni. So benda tu sangat-sangat susah, pada masa sama benda tu yang membelajarkan kita. Benda-benda pahit ni akan membelajarkan kita, oh dia tak jadi macam ni. Oh rupanya macam ni. So macam tu lah. Itu adalah benda yang pahit yang best lah. No, yang best. Okay, mungkin itu saja kot soalan saya. Okay, ada soalan sendiri ke yang tak perlu ada Saya dekat ada situ? soalan yang keluar sikit daripada Okay, kawasan. Boleh tak abang tanya-tanya. ulas sikit pasal babi air tu? Babi air? Ha, tahu tak bang? Oh yang cool fever tu. Yang cool fever tu. Oh, okay. Saya tak tahulah apa benda yang dalam cool fever tu. Ha. Definitely. Tapi okay, kita back to the basic lah kot. Mungkin Hmm. belajar osmosis kan. So Belajar pergerakan water daripada from fire pressure. lah water pressure, water molecule movement from higher to lesser kan. Ha. So mungkin lah kot keadaan air tu Hmm. act as more hypertonic toward cool fever tu. Maksudnya air tu lebih hypertonic berbanding cool fever tu, yang menyebabkan water molecule tu masuk ke dalam cool fever tu. Dan sebab tu lah dia macam swelling kan. Dia macam, Ha. tapi kenapa dia babi? Itulah saya tengok macam kat TikTok asyik ada orang mandikan lagi. Saya pun tak tahu. Mandikan benda tu? Ha. Untuk apa? Tak tahu bang. Sebab benda tu kan Okay. viral sekarang. Oh, okay. Hmm. So itulah kot. Mungkin itulah sains di sebaliknya. Tapi apakah chemical compound yang make things like that happen, itu saya kena study lagi lah. Tapi logik je macam osmosis lah kot. Mungkin. Okay So bang. lagi nice tak ada lah. Itu je. Itu juga. So any last word? Aku pula minta any last word kau. Saya nak ucapkan terima kasih bang sebab saya pun dah cari banyak orang lah tentang marine biologist ni. Oh, aku last resort kau lah. Bukan, saya dah DM diorang semua, diorang tak balas. Antaranya? So, saya tak ingat lah tapi ada lah beberapa orang. Macam kencing. Betul. Saya minat Okay. cara abang menerangkan sebab dalam ML Studio, dalam abang punya ML Studio tu saya selalu tengok video abang. Oh, okay. Saya minat tentang marine biologist ni lah. Faham. Okay. So, itu saja. Itu saja bang. Okay. Bye. Terima kasih bang. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam doa.